Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua yang berada bersama kami pada hari ini. Kita bertemu sekali lagi di platform Facebook Masjid Al-Mawaddah dengan program kuliah keluarga kita. Ya, setelah kita berehat rasanya sebulan lebih sejak program siri kuliah keluarga pada tahun lepas, dan hari ini insya-Allah minggu ini insya-Allah kita akan mulakan di lembaran yang baru dengan topik yang baru, dengan kitab yang baru dan kupasan semangat yang diperbaharui lagi insya-Allah. Jadi titik permulaan di sini insya-Allah kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga apa yang kita raih daripada kuliah online ini mendatangkan manfaat untuk diri kita, mendatangkan manfaat bagi ahli keluarga kita, dan moga ilmu ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Baiklah. Apakah tajuk-tajuk utama yang akan dikupaskan dalam kuliah keluarga ini? Kuliah keluarga online dengan tajuknya Hadis Pilihan Al-Adab Al-Mufrad. Baiklah, pertama sekali kita nak kenal kitab yang kita guna ni. Sedikit latar belakang tentang kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab ni sebenarnya tentang apa? Apakah kandungan yang ada dalam kitab ini? Apakah ceritanya? Apakah tajuk-tajuknya? Jadi sedikit pengenalan nanti insya-Allah, dan pendekatannya bagaimana. Nanti kita akan jelaskan sedikit sebanyak pendekatan kuliah, apa yang kita boleh dapat, apa yang kita boleh raih daripada kuliah online ini insya-Allah. Dan seterusnya, setelah kita buat pengenalan dan kita tahu pendekatan dalam kuliah ni, insya-Allah kita akan teruskan pada hari ini dengan tajuk yang pertama dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dengan dibentangkan hadis-hadis berkenaan akhlak yang pertama, iaitu berbuat baik kepada ibu bapa insya-Allah. Jadi sama-sama bersama saya pada hari ini. Sekiranya para peserta, para pendengar di rumah sekalian ada apa-apa sebarang komen, sebarang pertanyaan, sebarang kemusykilan, boleh sahaja tuliskan komen di Facebook Live Masjid Al-Mawaddah ini. InsyaAllah kita boleh lihat bersama-sama, dan apa yang kita boleh jawab, insyaAllah kita akan cuba mencari huraiannya bersama insyaAllah. Baiklah, pertama sekali pengenalan tentang kitab Adabul Mufrad. Jadi bagi yang nak lihat gambar kitabnya ada di sini ya, gambar kitabnya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, Al-Adabul Mufrad. Kita boleh lihat pada pada permukaan buku ini dituliskan himpunan hadis mengenai adab. Jadi kita tahu kitab ini tentang apa? Kitab ini adalah hadis-hadis tentang adab dan akhlak. Ditulis oleh siapa kitab ini? Siapa yang mengarang kitab ini? Tidak lain dan tidak bukan, iaitu Amirul Mukminin fil Hadis. Kita sebagai orang Islam, kita semua yang menjadi rujukan utama kita dalam bab hadis, tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi kitab Al-Adabul Mufrad ini adalah karangan siapa? Karangan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Berbeza daripada biasanya kalau kita baca hadis dan dikatakan hadis ini daripada Sahih Bukhari, itu daripada kitab yang lain, Jami' Sahih karangan Imam Al-Bukhari, dan itu adalah kitab yang lebih masyhur, yang lebih menjadi rujukan. Tapi Imam Al-Bukhari juga ada beberapa karangan, ada beberapa kitab-kitabnya, antaranya adalah kitab Al-Adabul Mufrad ini. Dan seperti yang kita boleh lihat ya, dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini terdapat lebih daripada 1,300 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata Nabi,
perbuatan Nabi, semuanya terkumpul dalam kitab ini. Dan juga athar para sahabat. Athar para sahabat ini adalah apa? Ini adalah kata-kata ataupun perbuatan para sahabat. Tidak semestinya menjadi percakapan Nabi, tidak. Yang ada dalam kitab Al-Adabul Mufrad bukan hanya kata-kata Nabi Muhammad SAW, tapi juga kata-kata dan riwayat yang diucapkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi ada campuran antara hadis-hadis Nabi dan juga kata-kata para sahabat, insya-Allah semuanya yang mendatangkan manfaat untuk kita, insya-Allah. Dan seperti yang dikatakan tadi, hadis-hadis kesemuanya, hadis-hadis yang ada dalam kitab ini adalah tentang adab dan akhlak seorang muslim. Jadi kita boleh bayangkan ya, lebih daripada 1,300 hadis yang dikumpulkan dalam kitab ini. Kalau pada saat ini, kalau kita ditanya boleh tak kita sebut 5 lah, tak banyak lah, 5 hadis tentang akhlak seorang muslim, boleh tak kita ucapkan? Kita hafal tak? Kita tahu tak hadis-hadis tentang akhlak? Apakah panduan daripada Nabi Muhammad SAW tentang peranan kita, tanggungjawab kita, akhlak kita sebagai seorang muslim. Jadi insya-Allah dengan kita mengikuti kuliah ini, kita sendiri akan mendapat bimbingan. Bukan untuk orang lain, tapi pertama sekali untuk diri kita, untuk kita muhasabah diri kita. Sekiranya ada kekurangan dapat kita perbaiki insya-Allah untuk memperbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu. Dan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad ini telah membahagikan kepada beberapa subtopik ataupun dipanggil sebagai bab. Banyak subtopiknya, banyak bab yang di bawahnya terdapat hadis-hadis. Tapi insya-Allah kita akan kumpulkan ataupun mengikut bab yang lebih umum, iaitu beberapa bab kita dapat kumpulkan menjadi bab ataupun topik yang lebih umum, yang lebih luas, supaya insya-Allah pada setiap minggu kita dapat ambil satu tajuk dan setiap minggu itu kita dapat baca sekitar dalam 10 hadis insya-Allah untuk kita dapatkan manfaat bersama insya-Allah. Jadi itu adalah sedikit pengenalan kitab Al-Adabul Mufrad. Kalau setelah ini orang tanya, kuliah yang kat Masjid Al-Mawaddah tu pakai kitab Al-Adabul Mufrad katanya. Kitab tu pasal apa? Sekurang-kurangnya kita dah boleh jelaskan. Kitab ini adalah khusus tentang adab-adab dan akhlak yang dituntut daripada kita sebagai orang Islam. Jadi apakah pendekatan yang akan diambil dalam kuliah ini? Terutama sekali kita akan membaca hadis-hadis yang tertentu. Kita tak dapat, rasanya tak sempatlah untuk kita ambil ataupun kita baca setiap daripada 1,300 hadis tadi, tapi tak mengapa. Apa yang kita sempat ambil, insya-Allah hadis-hadis terpilih. Kita akan pilih hadis-hadis tertentu untuk kita renungkan, untuk kita ambil manfaat daripadanya insya-Allah. Dan kita akan cuba muhasabah. Kita cuba renungkan kaitan antara hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan juga kehidupan seharian kita. Untuk tujuan apa seperti yang dikatakan tadi, untuk memperbaiki diri kita dan hubungan sesama insan. Apabila kita dapat memperhalusi akhlak kita, apabila kita dapat memperbaiki akhlak kita, kita yang akan mendapat manfaat. Dengan cara apa? Dengan kita dapat memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Terutama sekali ahli keluarga kita yang hari-hari bertentang muka dengan kita di rumah. Begitu juga di luar, jiran-jiran kita, rakan-rakan kita dan manusia sejagat insya-Allah, yang lebih umum insya-Allah. Jadi kita dah buat pengenalan tadi tentang kitab Al-Adabul Mufrad ini dan kita dah pun tahu tentang pendekatan kuliah ini, apa yang kita akan raih daripada kuliah ini. Kita teruskan kepada bab yang pertama seperti yang dikatakan tadi. Bab yang pertama yang disebut dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini adalah tentang apa? Tentang
berbuat baik kepada ibu bapa, tentang birrul walidain. Jadi kita lihat hadis yang pertama di sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama. Seorang sahabat yang bernama Ibn Mas'ud radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amalan apakah yang paling disukai Allah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat pada waktunya. Aku berkata lagi, kemudian amalan apa? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbuat baik kepada ibu bapa. Aku bertanya lagi, kemudian amalan apa? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Jadi hadis yang ringkas di mana seorang sahabat yang amat masyhur, yang antara yang paling rapat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi tentang amalan yang paling disukai, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah jawapan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama sekali Nabi kata, solat pada waktunya. Solat pada waktunya, iaitu tanggungjawab kita setiap hari kita solat 5 kali sehari. Dan apabila kita kembali pada hari akhirat kelak, itu adalah antara perkara yang pertama yang akan dipertanggungjawabkan, yang akan dipersoalkan ke atas kita semua. Jadi satu ibadah yang asas, ya, yang setiap daripada orang Islam wajib untuk melakukan pada setiap hari. Itu semua kita tahu. Kemudian kita tahu keutamaannya. Kemudian ditanya lagi, kemudian amalan apa wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, berbuat baik kepada ibu bapa. Jadi selain daripada ibadah, Nabi kata amalan yang paling disukai Allah bukan sahaja dalam bab ibadah, bukan sahaja dalam kita menyembah Allah, dalam solat kita menyembah Allah, tapi juga dalam hubungan kita sesama manusia, terutama sekali ataupun secara khususnya terhadap ibu bapa kita. Jadi Nabi tekankan antara amalan yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita rasalah kita tengah semangat nak membuat amalan tapi kita tak tahu cara apa. Kita nak baca surah yang panjang-panjang, mungkin kita tak hafal. Kita nak buat amalan-amalan sunat yang macam-macam, mungkin kita belum cukup tahu. Jadi apakah benda yang perkara mudah yang setiap orang boleh lakukan di rumah adalah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbuat baik kepada ibu bapa. Jadi sesiapa sahaja yang mempunyai ibu bapa, maka ambillah peluang ini untuk berbakti kepada mereka, kerana itu adalah antara amalan yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apabila ditanya lagi buat kali yang ketiga, kemudian amalan apa? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Jadi setiap orang Islam mengikut keadaannya, ada zaman tertentu, ada waktu tertentu menjadi fardu ain atas setiap muslim untuk keluar berjihad di jalan Allah. Tapi ada masanya menjadi fardu kifayah. Jadi yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW ini, Nabi jelaskan bahawasanya seperti mana jihad itu amat tinggi nilainya di sisi Allah, menjadi satu perkara ataupun satu cara ibadah yang amat utama, yang amat besar ganjaran di sisi Allah. Begitu juga solat pada waktunya amat disukai, amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak lupa juga berbuat baik kepada ibu bapa juga akan mendapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Antara amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat pada hadis yang seterusnya, iaitu seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, telah datang seorang lelaki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang dia hendak melakukan jihad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kedua ibu bapamu masih hidup? Lantas dia menjawab,
Ya Rasulullah, ibu bapa aku masih lagi hidup. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada kedua ibu bapamu itulah patut engkau berjihad. Nabi kata, fafihima fajahid. Pada kedua ibu bapamu itulah engkau patut berjihad. Jadi Nabi menjawab soalan lelaki ini secara khususnya. Lelaki ini yang menyatakan keinginannya untuk ikut serta berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi tanya, Nabi mengajukan soalan kepada lelaki itu, apakah ibu bapamu masih lagi hidup? Lelaki itu kata, ya, mereka masih lagi hidup, ada bersamaku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, jihad kamu, akan maksud yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jihad kamu adalah untuk engkau berusaha dan engkau berbakti dan engkau berkelakuan baik kepada ibu bapamu. Itu adalah lebih utama untuk lelaki yang bertanya tadi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui keadaannya. Mungkin pada zaman itu jihad tidak lagi menjadi fardu ain ataupun menjadi fardu kifayah ataupun sekadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada lelaki ini bahawasanya sekiranya dia berusaha untuk menggembirakan ibu bapanya, dia berusaha untuk menjaga dan berbakti kepada ibu bapanya, itu adalah cukup. Juga dikira sebagai satu bentuk jihad di jalan Allah bagi lelaki itu. Jadi pada zaman ini, daripada kita menyibukkan diri kita ataupun kita nak membangkitkan isu jihad, apakah masih wajib lagi kita berjihad pada zaman ini, sebelum kita mempersoalkan tentang perkara-perkara besar seperti itu, jangan lupa perkara yang mungkin dianggap remeh oleh sesetengah orang, perkara yang kita jumpa ataupun yang kita dapati pada kehidupan seharian kita, iaitu terhadap ibu bapa kita. Itu adalah jihad kita yang paling utama. Sebelum kita bersusah payah, kita fikirkan tentang jihad-jihad yang lebih besar, jangan lupa jihad kita yang paling utama terhadap orang yang paling dekat dengan kita, iaitu terhadap ibu bapa kita. Jadi setiap orang Islam yang mana berusaha menjaga ibu bapanya, terutama sekali apabila mereka memerlukan kita. Mungkin usia mereka telah uzur, mungkin perlukan kita untuk menjaga mereka, perlukan perhatian daripada kita. Jadi sekiranya, walaupun mungkin kita perlu luangkan lebih banyak masa, kita perlu luangkan lebih banyak tenaga, tapi itu semua dikira sebagai salah satu bentuk jihad apabila kita bersungguh-sungguh berbakti terhadap orang tua kita. Jadi jangan kita rasa rugi kita tak dapat buat perkara-perkara lain sekiranya kita masih lagi menjaga ibu bapa kita yang ada bersama kita, kerana kita harus yakin seperti mana yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga adalah salah satu bentuk jihad yang insya-Allah besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita lihat riwayat yang seterusnya, iaitu di sini kalau kita lihat ditulis sebagai athar. Athar yang pertama yang kita ambil pada hari ini. Athar ini, apa maksud athar? Apa beza athar dengan hadis? Seperti yang dijelaskan tadi, athar adalah kata-kata para sahabat. Jadi ada beberapa riwayat yang sebenarnya bukan diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi hadis. Tapi sekiranya diucapkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, itu kita panggil ataupun itu diberikan nama oleh para ulama hadis sebagai athar. Athar para sahabat, kata-kata para sahabat. Jadi di sini siapa yang berkata? Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sahabat yang bernama Abdullah bin Umar ini berkata, keridaan Allah itu bergantung pada keridaan ibu bapa, dan kemurkaan Allah itu bergantung pada kemurkaan ibu bapa. Jadi ini
Kalau bahasa Arabnya adalah ridallahu fi ridal walidain wa sakhitallah fi sakhital walidain. Jadi mungkin sebelum ini kita pernah dengar riwayat ini dan kita sangkakan ini adalah hadis kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya tidak. Ia adalah kata-kata ataupun ucapan daripada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Apa yang dia kata? Dia berkata, keridaan Allah itu bergantung pada keridaan ibu bapa. Manakala kemurkaan Allah pula bergantung pada kemurkaan ibu bapa. Jadi kita lihat bagaimana tinggi martabat, tinggi nilainya dua sosok insan, iaitu yang digelarkan sebagai ibu ayah kita. Betapa Islam amat mengangkat martabat mereka sehinggakan untuk kita mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala ini juga bergantung kepada keridaan ibu bapa kita. Apa sahaja yang kita nak lakukan, sekiranya yang kita mengejar, yang kita kejar adalah keridaan Allah, jangan lupa juga untuk kita mendapatkan keridaan ibu bapa kita. Kita cuba untuk menggembirakan mereka. Kita cuba untuk menyenangkan hati mereka supaya mereka terima kebaikan yang kita ingin lakukan. Sekiranya ibu bapa redha dengan perbuatan kita, dengan perangai kita, dengan usaha kita, insya-Allah Allah juga redha terhadap kita. Dan kita sebagai Muslim tidak ada yang lebih yang kita minta selain daripada redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita nak dapatkan keridaan Allah? Inilah salah satu caranya. Untuk kita, pertama sekali kita usaha untuk mendapatkan keridaan ibu bapa kita. Kita gembirakan mereka. Kita jaga hubungan kita dengan mereka. Kalau ada apa-apa salah faham, jangan kita panjangkan, jangan kita lirik-lirikkan. Sekiranya kita boleh leraikan, kita minta maaf, kita memperbaiki hubungan kita dengan ibu bapa kita. Kerana juga disebut oleh Abdullah bin Umar ini, kemurkaan Allah itu bergantung kepada kemurkaan ibu bapa. Kita takut sekiranya kita dengan sengaja ataupun tidak, kita melakukan kesalahan sehinggakan menyebabkan ibu atau bapa kita marah terhadap kita, murka terhadap kita. Kita takut sekiranya itu juga adalah petanda bahawasanya Allah juga murka terhadap kita. Jadi untuk kita menjaga hubungan kita dengan ibu bapa kita adalah salah satu cara untuk kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita lihat di sini adalah sepotong hadis kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 3 doa mustajab yang tidak diragukan lagi padanya, iaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang bermusafir, dan doa kedua ibu bapa ke atas anaknya. Jadi kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasanya mudah untuk kita faham dengan kita baca terjemahan hadis ini. 3 doa mustajab. Doa mustajab ini kita tahu adalah satu bentuk doa yang sesekali tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya doa ini dipanjatkan, insya-Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata 3 doa mustajab yang tidak diragukan lagi padanya. Tak ada syak, tak lagi sangsi bahawasanya Allah akan kabulkan doa ini. Iaitu doa siapa? Pertama sekali, doa orang yang dizalimi. Ini mungkin biasa kita dengar. Jangan kita menzalimi orang lain kerana doa orang yang dizalimi itu makbul. Orang yang ditindas, yang mungkin tak ada orang lain yang dapat membantunya, yang pergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dapat mengatasi orang yang menzaliminya. Jadi kita harus berhati-hati
daripada menzalimi orang lain. Takut sekiranya didoakan oleh orang yang kita zalimi itu, doanya adalah makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berbuat jahat kepada orang lain. Jangan kita tindas orang lain. Jangan kita ambil hak orang lain. Kita takut sekiranya ditimpa sesuatu yang buruk ke atas kita disebabkan doa orang yang kita zalimi itu. Yang kedua adalah doa orang yang bermusafir. Kenapa disebut doa orang yang bermusafir ini? Kerana orang yang sedang berada dalam perjalanan. Orang yang bermusafir ini dalam riwayat-riwayat yang lain juga Nabi jelaskan bahawasanya orang yang bermusafir ini doanya makbul. Mereka bukan di kawasan tempat tinggal mereka. Pergantungan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara mereka sepanjang perjalanan mereka sampai mereka dapat sampai ke destinasi mereka. Jadi seakan-akan tidak ada halangan antara doa yang si musafir ini panjatkan dan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah akan mengabulkan doa orang yang sedang bermusafir ini. Dan yang ketiga, Nabi kata doa kedua ibu bapa ke atas anaknya. Doa ibu bapa, kata-kata ucapan ibu bapa ke atas anaknya itu juga adalah makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sahaja yang kita ucapkan daripada mulut kita terhadap anak-anak kita, kita cuba biasakan doakan mereka kebaikan di dunia dan di akhirat. Begitu juga selain daripada kita berdoa dalam perbualan seharian kita, hendaklah kita biasakan dengan ucapkan perkara-perkara yang baik. Kita takut sekiranya apa yang kita ucapkan daripada mulut kita menjadi doa dan dikabulkan. Dan sekiranya ada apa-apa yang berlaku pada anak kita, kita lihat sesuatu yang kita tidak suka pada anak kita, mungkin itu adalah disebabkan percakapan kita sendiri. Na'udzubillah min zalik. Jadi para ulama dalam menjelaskan hadis ini, mereka ada yang mengatakan bahawasanya doa ibu bapa ini untuk anaknya. Ibu bapa yang mendoakan kebaikan untuk anaknya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan ini juga bermaksud doa ibu bapa ke atas ataupun terhadap anaknya, iaitu mendoakan satu jenis balasan terhadap anaknya. Sekiranya anaknya ini menyakitkan hatinya, membuatnya marah, tak reda terhadap anaknya, maka sekiranya ibu bapa mendoakan sesuatu ke atas anaknya, anaknya itu akan ditimpa balasan seperti mana yang didoakan oleh ibu bapanya tadi. Itu mengikut syarah para ulama. Ada yang mengatakan ini adalah doa kebaikan, ada yang mengatakan doa sebaliknya. Jadi apa pun yang kita cuba ambil daripada hadis ini, bahawasanya kita cuba ucapkan perkara-perkara yang baik untuk anak-anak kita. Sekiranya ia dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita ucapkan adalah baik, maka kebaikan akan kembali kepada diri kita, pada anak kita dan pada keluarga kita insya-Allah. Seterusnya kita lihat hadis yang seterusnya daripada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Abi Bakrah, meriwayatkan daripada bapanya iaitu Abi Bakrah sendiri radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apakah kalian mahu aku kabarkan tentang sebesar-besar dosa besar? Akbarul kabair, sebesar-besar dosa besar. Maksudnya antara dosa-dosa besar, inilah yang paling besar di antara dosa-dosa itu. Rasulullah bertanya para sahabat sebanyak 3 kali. Para sahabat lalu menjawab, tentu sekali wahai Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mempersekutukan Allah, berlaku derhaka kepada ibu bapa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk tegap setelah itu. Sebelum itu Rasulullah berkata-kata dalam keadaan baginda bersandar. Tapi setelah dikatakan itu, baginda duduk tegap di tempat duduknya. Dan perkataan palsu. Jadi dalam hadis ini
Apa yang kita faham iaitu tentang dosa besar yang paling besar. Dosa besar ada banyak ya, tapi antara dosa-dosa besar itu ada 3 perkara yang paling besar, dosa yang paling besar. 3 dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah pertama sekali mempersekutukan Allah, iaitu berlaku syirik terhadap Allah, menduakan Allah, menyembah sesuatu perkara selain Allah ataupun meletakkan pergantungan kita kepada selain Allah. Maka itu adalah merosakkan akidah kita, merosakkan tauhid kita terhadap Allah. Kita takut sekiranya kita terkeluar daripada keimanan yang kita ucapkan. Itu menjadi dosa yang amat besar. Kita tahu syirik adalah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Nabi kata apa? Yang kedua, Nabi kata berlaku derhaka kepada ibu bapa. Jadi berlaku derhaka kepada ibu bapa juga menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah antara dosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu sekali martabat ibu bapa di dalam Islam. Seperti ini juga mungkin boleh kita kaitkan dengan hadis tadi yang kita dah baca. Kemurkaan Allah terletak kepada kemurkaan ibu bapa. Sekiranya kita murka, ibu bapa kita tak redha terhadap kita, kita takut sekiranya Allah juga murka. Allah juga tidak redha terhadap diri kita. Jadi ini juga antara merupakan dosa besar. Jangan kalau kita dengar tentang dosa besar, kita fikir hanya tentang syirik, kita fikir hanya tentang membunuh, berzina dan sebagainya. Itu semua biasa kita dengar dan kita cuba untuk elakkan. Tapi mungkin antara perkara yang masih lagi kita lakukan dalam sedar ataupun tidak, dosa besar yang masih lagi kita lakukan adalah kita derhaka terhadap ibu bapa kita. Kita sengaja buat mereka marah. Kita sengaja buat mereka bersedih disebabkan perangai kita. Jadi kalau boleh, kita elakkan daripada menyebabkan ibu bapa kita marah ataupun bersedih terhadap perbuatan kita. Takut sekiranya itu juga dianggap sebagai dosa besar dan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap diri kita. Dan akhir sekali Nabi kata perkataan palsu, iaitu sama ada berbohong, mendatangkan saksi yang palsu dan sebagainya. Ini semua juga antara dosa yang besar. Kerana apa? Kerana ini kebiasaannya melibatkan hak orang lain. Apabila seseorang itu berkata yang tidak benar, hak orang lain akan ditindas. Ada orang yang akan ditindas, yang akan dizalimi sekiranya manusia suka untuk berkata yang tidak benar, menyebarkan fitnah dan sebagainya, mendatangkan saksi yang palsu dan sebagainya. Jadi itu juga dianggap sebagai salah satu dosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cuba untuk kita jauhkan. Sebagaimana kita dengan sedar kita cuba untuk menjauhkan diri daripada melakukan dosa-dosa besar, begitu juga jangan kita lupa bahawasanya derhaka terhadap ibu bapa juga adalah dianggap sebagai dosa besar. Jadi cuba untuk elakkan sedaya upaya kita, insya-Allah. Seterusnya kita lihat di sini sepotong athar ataupun kata-kata sahabat. Sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, tangisan ibu bapa itu adalah termasuk perbuatan derhaka dan antara dosa besar. Jadi apakah tanda seseorang itu derhaka terhadap ibu bapanya? Iaitu membuat ibu bapanya nangis, sehingga kan mengalir air mata ibu bapanya disebabkan apa? Bukan nangis sebabkan gembira, bukan disebabkan kegembiraan, tapi disebabkan kesedihan dan kemarahan ataupun kemurkaan terhadap perbuatan si anak tadi, membuat sesuatu perkara yang tidak diterima oleh ibu bapanya, sengaja melanggar sedangkan dia tahu itu adalah satu perkara yang salah,
ataupun dia tahu itu adalah sesuatu perkara yang ibu bapanya tak dapat terima, tapi dia masih lagi melanggar, dia masih lagi melakukan sehingga kan menyebabkan air mata ibu bapa kita mengalir. Jadi kita takut sekiranya kita lihat tangisan ibu bapa kita, itu adalah tanda bahawasanya itu adalah tanda kita sudah berlaku derhaka terhadap mereka dan kita telah melakukan dosa besar, iaitu derhaka terhadap ibu bapa kita. Jadi apa sahaja yang kita lakukan, tak kiralah dahulu masa kita kecil kita masih membesar ataupun kita dah besar dewasa pun, kita dah ada keluarga sendiri pun, jangan sesekali kita menyebabkan ibu bapa kita sedih. Jangan kita buat keputusan yang tergesa-gesa, yang sekiranya kita tahu ibu bapa kita tak suka kita lakukan, jangan kita sengaja lakukan. Sekiranya itu mendatangkan kesedihan dan kemarahan mereka, menyebabkan mereka sedih, menyebabkan mereka nangis, kita takut sekiranya itu juga dianggap sebagai dosa besar dan derhaka terhadap mereka. Ini menurut kata-kata sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Baik, tadi kita katakan tentang orang yang membuat ibu bapanya menangis. Di sini kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menggalakkan kita untuk membuat ibu bapa kita tertawa. Kita baca hadisnya di sini. Sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah datang seorang lelaki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu lelaki itu berkata, aku datang berbai'ah denganmu untuk berhijrah dan aku telah tinggalkan kedua ibu bapaku dalam keadaan mereka menangis. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kembalilah kepada mereka dan buatlah mereka tertawa seperti mana engkau membuat mereka menangis. Jadi apa ceritanya? Apa kisahnya di sini? Ada seorang lelaki yang datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu meluahkan hasratnya, iaitu dia nak berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyuarakan keinginannya untuk berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia menjelaskan keadaannya bahawasanya demi menunjukkan kesungguhannya untuk berhijrah, untuk menunjukkan sayangnya terhadap Rasulullah, percayanya, imannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu pengorbanan yang dilakukan adalah dia meninggalkan kedua ibu bapanya. Dan ibu bapanya pada ketika itu mereka dalam keadaan amat sedih dengan keputusan pemergian anaknya itu untuk berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan mereka menangis. Lalu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar cerita lelaki yang datang bertanya tadi, Nabi kata apa? Panduan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap lelaki tadi, Nabi kata, kembalilah kepada mereka. Nabi suruh lelaki tadi balik kepada ibu ayahnya dan buatlah mereka tertawa seperti mana engkau membuat mereka menangis. Nabi kata untuk lelaki tadi tak perlu untuk beliau berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih utama bagi dirinya adalah untuk dia kembali kepada orang tuanya, untuk dia menjaga mereka, berikan perhatiannya kepada mereka, membuat mereka gembira seperti mana mereka telah menangis kerana kesedihan apabila beliau membuat keputusan untuk berhijrah meninggalkan mereka. Jadi Nabi kata, lebih utama daripada kau hijrah, lebih utama kau kembali, kau pulang kepada keluarga, kepada orang tuamu dan engkau beri perhatian kepada mereka, berbakti kepada mereka, menjaga mereka dan menyebabkan mereka gembira seperti mana mereka telah nangis terlebih dahulu sebelum itu.
Jadi satu galakan untuk kita membuat ibu bapa kita sentiasa gembira. Tak kiralah dengan kita memberi perhatian terhadap mereka ataupun kita meluangkan masa bersama mereka, tak kira sekiranya kita telah pun membina keluarga sendiri, kita tinggal berasingan daripada ibu bapa kita, tapi tidak bermakna kita tidak boleh meluangkan masa bersama mereka. Sekiranya kita ada masa, kita ziarahi mereka, kita ambil tahu tentang diri mereka, kita bawa anak-anak kita jumpa mereka, supaya kegembiraan yang mereka rasa itu juga adalah mendatangkan ganjaran bagi diri kita sebagai seorang anak. Apabila kita membuat ibu ayah kita gembira, walaupun itu adalah satu perkara ataupun satu achievement yang mungkin tak dilihat di luar keluarga kita, tak dilihat oleh orang ramai. Yang dapat rasa adalah dalam keluarga kita, ibu bapa kita dan terutama sekali diri kita sendiri. Tapi itu adalah satu perkara yang dapat mendatangkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap diri kita dengan kita membuat ibu bapa kita gembira. Seterusnya kita lihat iaitu asar yang ketiga, kata-kata seorang sahabat. Bukan hadis kata-kata Nabi Muhammad SAW, tapi kata-kata seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita baca di sini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat dua orang lelaki. Lalu beliau bertanya kepada salah seorang daripada mereka, "Apa hubungannya denganmu?" Lalu lelaki itu menjawab, "Dia ayahku." Jadi apa ceritanya di sini? Abu Hurairah radhiyallahu anhu mungkin di luar di jalanan melihat dua orang lelaki sedang berjalan bersama. Dan dia bertanya kepada salah seorang daripada mereka, "Apa hubungannya? Apa kaitan antara kamu berdua?" Lelaki itu menjawab bahawa lelaki yang berada bersamanya itu adalah ayahnya. Lalu apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Janganlah engkau panggil beliau dengan namanya. Dan jangan engkau berjalan di hadapannya, dan jangan engkau duduk sebelumnya." Jadi, apa yang kita lihat di sini, apa yang kita dapat daripada asar ini, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberikan nasihat tentang adab kita sebagai seorang anak terhadap orang tua kita. Adab seorang anak terhadap ayahnya, terhadap ibunya. Apakah adab kita terhadap orang tua kita? Pertama sekali Abu Hurairah kata, janganlah kita sesekali panggil mereka dengan nama mereka, dengan menggunakan nama mereka. Itu dianggap sebagai kurang adab. Itu juga rasanya dalam budaya kita, adat kita juga adalah perkara yang sama. Mungkin dalam sesetengah adat, sesetengah budaya mereka, pada mereka itu adalah perkara yang biasa untuk memanggil orang tua menggunakan nama mereka. Tapi bagi kita umumnya sebagai orang Islam, panduan daripada sahabat yang bernama Abu Hurairah, apabila kita memanggil ibu ayah kita, janganlah kita panggil dengan nama mereka. Kerana itu adalah dianggap sebagai kurang adab. Kita panggil dengan gelaran yang diberi ayah, abah, bapa dan sebagainya untuk menunjukkan rasa hormat kita terhadap mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, janganlah engkau berjalan di hadapannya. Kalau kita berjalan bersama mereka, jangan kita sengaja mendahului mereka apabila berjalan. Sebaliknya, kita biarkan mereka di hadapan kita. Dan begitu juga apabila kita nak duduk. Abu Hurairah kata, dan janganlah engkau duduk sebelumnya. Apabila kita nak rehatkan diri pun, apabila kita nak duduk sekalipun, janganlah kita utamakan diri kita sebelum ibu bapa kita. Sekiranya kita dalam keadaan yang sama, ingin rehatkan diri, ingin duduk bersama, kita carikan tempat untuk ibu ayah kita dahulu.
Kita izinkan mereka untuk duduk terlebih dahulu. Contohnya apabila kita menziarahi sesuatu tempat, kita menziarahi saudara mara kita pada hari raya, contohnya apabila kita nak duduk, kita lihat mana ada orang tua, kita izinkan mereka ataupun kita pelawar mereka untuk duduk terlebih dahulu. Jangan kita yang tergesa-gesa duduk di tempat yang ada dan kita biarkan orang tua kita berdiri. Jadi apa sahaja, secara umumnya mesej yang ingin disampaikan adalah jangan kita mendahului ibu bapa kita dalam apa sahaja perkara yang kita lakukan. Dalam berjalan, dalam kita duduk, kita berehat dan sebagainya, termasuk juga apabila contohnya kita ingin makan bersama seisi keluarga dengan ibu ayah kita. Janganlah kita apabila makanan disaji, kita cedok kat pinggan kita sahaja dan kita makan terlebih dahulu. Kita tak tunggu orang yang lain, terutama sekali orang tua yang ada bersama kita. Itu diajar. Bukan sahaja orang-orang tua, orang-orang dulu cakap. Tapi ini adalah panduan yang berasaskan kata-kata para sahabat sendiri, iaitu khususnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa sahaja yang kita lakukan, janganlah kita mendahului ibu bapa kita. Sebaliknya kita dahulukan mereka. Kita utamakan ibu bapa kita. Kita ambil makanan, kita cedokkan mereka terlebih dahulu. Kita pastikan mereka dah mula makan, baru kita mula untuk makan setelah mereka. Jadi secara umumnya, dalam apa jua keadaan sekalipun, boleh kita cuba untuk terapkan adab ataupun akhlak ini, insya-Allah. Seterusnya, hadis yang ke-6 kita ambil pada hari ini, tentang seorang sejenis anak yang rugi seperti mana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak yang seperti ini adalah anak yang rugi. Siapa? Kita baca hadisnya di sini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Raghima anfuh, dalam bahasa Arabnya Nabi kata raghima anfuh sebanyak 3 kali. Nabi ulang, amatlah terhina, amatlah terhina, amatlah terhina, amatlah rugi. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu sebagai orang yang hina? Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sempat melihat ibu bapanya mencecah usia tua, ataupun salah seorang daripada mereka yang mencecah usia tua, namun dia tetap masuk ke dalam syurga. Nabi kata, yang terhina, yang rugi adalah seorang anak yang mana dia melihat ibu bapanya mencapai usia tua. Mereka uzur, mereka memerlukan perhatian dan memerlukan pertolongan anak-anaknya. Tapi anaknya itu tadi, nasibnya apa? Beliau masih lagi masuk ke dalam neraka. Kenapa si anak itu masuk ke dalam neraka? Kerana dia tidak mengambil peluang untuk berbakti kepada orang tuanya yang telah uzur. Jadi satu peringatan, satu teguran daripada Nabi Muhammad SAW. Terutama sekali bagi mereka yang masih mempunyai ibu bapa yang masih lagi hidup dan mereka dalam keadaan lanjut usia, dalam keadaan uzur, bergantung kepada anak-anak mereka. Jadi kita lihat itu sebagai satu peluang untuk kita berbakti, untuk kita berkelakuan baik, untuk kita membantu dan kita meringankan ibu bapa kita yang telah mencecah usia tua. Janganlah kita abaikan mereka. Janganlah sesekali, ya kadang apabila orang tua kita telah mencapai satu usia yang uzur, mungkin dengan sakit-sakitnya, mungkin dengan permintaan-permintaannya, dengan dia ingin mencari perhatian kita, itu semua kita kadang-kala kita anggap sebagai satu tanggungjawab yang lebih.
Mungkin kadang-kadang kita rasa itu sebagai satu bebanan ke atas diri kita. Tapi pada masa yang sama, walaupun kita rasa penat, kita rasa kita perlu luangkan lebih banyak perhatian, lebih banyak masa kita, lebih banyak wang kita sekalipun, kita usahakan terhadap orang tua kita, tapi sekiranya kita faham dan kita sedar peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itu adalah salah satu peluang yang amat baik, antara salah satu peluang yang terbaik untuk seseorang mencapai syurga Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang tua kita telah mencapai usia yang uzur, usia tua, mereka bergantung kepada kita, itu adalah peluang yang terbaik. Dengan kita menabur bakti, kita membantu mereka, kita meringankan mereka, itu adalah salah satu cara untuk kita mendapatkan ganjaran yang paling besar di sisi Allah dengan kita mengharapkan syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan yang terakhir sekali insya-Allah, kita lihat di sini tentang doa seorang anak. Biasanya kalau kita dengar tentang doa hubungan antara anak dan ibu bapanya adalah doa ibu bapa terhadap anaknya. Doa ibu bapa adalah makbul, mustajab dan sebagainya. Tapi di sini doa seorang anak dapat mengangkat darjat orang tuanya. Kita lihat satu penjelasan daripada seorang sahabat. Sepotong athar daripada Abu Hurairah radhiyallahu anh, bahwasanya beliau berkata, diangkat darjat seseorang itu setelah kematiannya. Orang yang dah mati, yang dah meninggal dunia, dia mendapati darjatnya diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bertanya kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, apakah ini? Dia merasa satu tanda tanya. Dia tak tahu apakah yang menyebabkan dirinya untuk diangkat darjatnya di sisi Allah. Lalu dikatakan padanya, anakmu memohon istighfar bagimu. Allah jelaskan bahwasanya sekiranya seorang anak itu, walaupun ibu bapanya sudah tiada, dia tidak lagi berpeluang untuk menabur bakti, membantu, meringankan ibu ayahnya, tapi kita sebagai orang anak, kita mempunyai satu kunci bagi ibu bapa kita yang telah meninggal dunia. Kita ada satu perkara yang dapat membantu ibu bapa kita walaupun mereka telah meninggal dunia. Apakah kunci ataupun apakah perkara itu? Tidak lain dan tidak bukan doa daripada kita sebagai orang anak juga mendapatkan tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ibu ayah kita telah pergi terlebih dahulu kembali kepada Allah, mereka telah meninggalkan kita, kita masih lagi boleh mendoakan kebaikan mereka. Kita memohon ampun terhadap dosa-dosa dan kesilapan mereka pada suatu masa dahulu. Jadi selagi mana seorang anak itu mendoakan kebaikan bagi orang tuanya yang telah meninggal dunia, maka itu dapat membantu orang tuanya. Akan diangkat darjat kedua orang tua sekiranya si anak itu mendoakan mereka. Jadi itu adalah peranan kita sebagai seorang anak. Walaupun ibu bapa kita telah meninggal dunia, jangan kita rasa tugas kita, tanggungjawab kita telah pun tamat. Kita tak lagi boleh membantu ibu ayah kita. Tapi tidak, sebenarnya kita masih lagi boleh membantu mereka. Kita masih lagi boleh mendoakan kesejahteraan mereka dan mendoakan supaya kesilapan mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah darjat mereka di sisi Allah akan diangkat. Disebabkan apa? Tidak lain dan tidak bukan disebabkan doa si anak untuk ibu bapanya. Jadi bukan sahaja ibu bapa yang boleh mendoakan si anak, tapi si anak kita juga sebagai anak ada peranan kita untuk mendoakan ibu bapa kita. Rasanya dalam hadis yang masyhur juga biasa kita dengar antara amal jariah, ya. Antara amal jariah, sekiranya seseorang muslim itu meninggal, maka akan terputus amalannya kecuali 3 perkara. Antaranya adalah
doa anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Jadi itu adalah peranan kita. Jangan kita lupa. Hubungan kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu maupun sebagai seorang anak tidak hanya terhenti, tidak hanya terbatas apabila kita hidup, tapi juga apabila salah seorang daripada kita meninggal dunia, maka yang lain masih lagi boleh membantu mempermudahkan urusannya dengan kita terus-menerus mendoakan kebaikan mereka, insya-Allah. Jadi rasanya itu sahaja perkongsian kita hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga athar kata-kata para sahabat yang kita dapati daripada kitab Al-Adabul Mufrad pada hari ini. Rasanya tadi kita dapat ambil 6 potong hadis dan 4 athar para sahabat secara keseluruhannya. Jadi 10 potong riwayat yang insya-Allah amat mendatangkan manfaat untuk diri kita semua dan moga itu juga adalah menjadi ilmu yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Moga dengan itu diri kita diberkati, kehidupan kita diberkati, keluarga kita diberkati dan moga hubungan kita sesama keluarga kita sentiasa dalam perlindungan Allah, sentiasa diperbaiki dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sekian itu sahaja buat perkongsian kita pada minggu ini. Minggu depan insya-Allah kita akan masuk ke dalam bab yang seterusnya. Hari ini kita tumpukan fokus kita pada tajuk berkelakuan baik kepada ibu bapa. Minggu depan insya-Allah kita akan sambung kepada kumpulan hadis yang seterusnya. Jadi insya-Allah kita akan teruskan sekiranya diberikan kelapangan, teruskan pada minggu depan insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih daripada pihak Masjid Al-Mawaddah atas sokongan yang diberikan, sokongan terus-menerus yang tidak terputus yang ditunjukkan oleh para jemaah sekalian. InsyaAllah moga diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi di peluang yang seterusnya insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.